Tuan-tuan kalau pergi umrah, tuan-tuan masuk ikut pintu King Malik Fahad. Depan pintu King Malik Fahad ada Hotel Hilton ataupun Millennium tu. Ada eskalator 1, 2, 3. Tuan-tuan naik atas sampai ke eskalator yang ketiga di atas. Tuan-tuan masuk ke sebelah pintu kanan. Tuan-tuan akan nampak satu pintu kayu yang besar, ada tombol warna emas, tulis kat sana Masjid Abu Bakar. Tuan-tuan, itulah tapak rumah Abu Bakar Siddiq tu, hotel tu. Nabi sampai kat situ, Nabi ketuk rumah pintu Abu Bakar. Abu Bakar heran. Orang datang, di saat orang tak biasa datang tengah hari buta, dibuka pintu, betapa gembiranya hati Sayyidina Abu Bakar kerana yang datang ialah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk. Dalam keadaan Nabi tanya, wahai Abu Bakar, ada orang asing ke dalam rumah ni? Kalau ada, tolong minta mereka keluar. Kata Sayyidina Abu Bakar, tak ada orang asing ya Rasulullah, melainkan yang ada semua anak-anak aku, mereka juga anak-anakmu wahai Rasulullah. Maka Nabi telah masuk. Abu Bakar Siddiq memindahkan anak-anak dia, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Asma, Sayyidina Abdullah di bilik yang lain. Kata Sayyidatuna Aisyah yang meriwayatkan kisah ni, aku melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku cuba menangkap butiran perkataan yang keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi nak kata, apa yang Nabi nak ucapkan. Ketika tu aku melihat ayahku menangis kegembiraan. Nabi beritahu dua perkara pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar, sungguh Allah telah perintah untuk aku berhijrah. Yang kedua, sesungguhnya Allah telah memilih kamu sebagai teman aku untuk berhijrah. Tuan-tuan, menangis Sayyidina Abu Bakar Siddiq menerima tanggungjawab yang sangat-sangat dia nak. Wahai Rasulullah, sungguh aku siapkan kenderaan, aku telah siapkan kenderaan untuk kita keluar berhijrah. Nabi kata tak, kita tak boleh guna kenderaan ni kerana keadaan yang sangat kritikal dan genting. Orang-orang musyrikin sedang memerhatikan gerak-geri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak boleh timbulkan syak supaya mereka tak tahu yang Nabi nak keluar berhijrah. Tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq akur dengan apa yang Nabi nak. Malam tu Nabi keluar pada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 27 Safar, tanda dalam kalender 27 Safar. Malam tu ialah malam Nabi keluar daripada rumah Nabi, pergi ke rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, keluar ikut pintu belakang, berjalan kaki lebih kurang 5 batu menuju ke arah Yaman. Madinah sepatutnya ke depan, Nabi patah balik ke belakang menuju ke arah Yaman. Naik di atas satu bukit yang tinggi, yang curam, berbatu tajam. Itulah bukit Thur atau Jabal Thur. Nabi duduk di sana. Nabi duduk dalam tu. Nabi bukan bersembunyi. Orang yang merdeka tak pernah bersembunyi, tapi Nabi mengatur strategi. Kenapa? Masa Nabi keluar malam tu, bergerak dengan Abu Bakar Siddiq ke Jabal Thur. Rumah Nabi dikepung malam tu. Ketika fajar menyingsing, maka keluar di baling batu. Tuan-tuan, orang yang mengepung rumah Nabi tadi, orang Arab ni bukan macam orang Melayu. Orang Arab ni dia bukan jenis main rempuh rumah orang masuk ikut dan. Kalau orang tu tak ada rumah, dia tak masuk. Mereka baling batu, mereka ketuk, mereka buat bising supaya yang ada dalam rumah tu keluar. Sebab dia keluar, Sayyidina Ali karamallahu wajhah keluar. Maka marahlah Abu Jahal, dipukul Sayyidina Ali. Maka Abu Jahal syak kepada Abu Bakar Siddiq. Dia pergi pula rumah Abu Bakar Siddiq. Sayyidatuna Asma buka pintu, ditanya tentang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka dijawab oleh Sayyidina Asma, tak tahu. Dipukul Sayyidatuna Asma ketika tu yang sedang mengandung dan sarat. Pengsan Sayyidatuna Asma dipukul oleh Abu Jahal laknatullah alaih. Maka ialah orang yang berkorban untuk penghijrahan Nabi. Kenapa Nabi duduk 3 hari dalam Jabal Thur? Kerana Abu Jahal yang begitu marah dengan keadaan ini telah mengeluarkan satu perintah. Siapa-siapa yang dapat tangkap Muhammad dalam keadaan hidup ataupun mati, 100 ekor unta. Maka hari pertama announcement, pemuda musyrikin berselerak ke seluruh kota Mekah cari Nabi SAW kerana semua nak 100 ekor unta. Hari kedua suasana makin tenang sikit. Sebab apa? Sebab tak jumpa. Maka keinginan mereka cari Nabi makin kurang. Hari ketiga pun tak jumpa lagi Nabi SAW. Maka mereka rasa Nabi dah bergerak jauh dah. Maka ramai di kalangan mereka telah putus asa, dah tak mau cari Nabi SAW. Maka Nabi telah turun pada hari ketiga. Nabi duduk dalam Jabal Thur 27, 28, 29 hari bulan Safar. Nabi turun. Ketika itu disambut oleh satu orang lelaki berbangsa Badui yang bernama Abdullah ibn Uraiqid. Ketika itu bukan Islam, tapi nanti dia akan Islam. Siapa dia? Penunjuk jalan Nabi, bawa kenderaan untuk Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar. Maka ketika itu mereka meneruskan perjalanan. Tuan-tuan,
Kisah hijrah ni kalau kita nak cerita dalam satu kuliah kita akan dapat selesai. Kalau satu kisah yang cukup penting untuk kita fahami supaya kita dapat hidup bersama dengan pegangan landasan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi orang yang merdeka daripada pegangan dunia ni. Dunia bukan untuk bina rumah, tapi dunia untuk melintas untuk ke negeri akhirat dengan ketenangan, bahagia dan redha Allah. Tuan-tuan, bergeraklah Nabi daripada Jabal Thur menuju ke kota Madinah dalam keadaan jarak 470 lebih kilometer, merentasi padang pasir, merentasi bukit-bukit. Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Yathrib pada tanggal 8 Rabiul Awal. Tuan-tuan, 8 Rabiul Awal Nabi tiba di perbatasan kota Madinah. Tuan-tuan, kalau pergi Madinah hari Sabtu, kebiasaannya travel umrah, bukan hanya daripada Malaysia, bahkan daripada seluruh dunia, termasuklah Turki, termasuklah Indonesia, termasuklah Sri Lanka, India, Bangladesh. Semua hari Sabtu akan siap-siap awal pagi, bas akan penuh Masjid Quba. Puasa nak? Tuan-tuan yang belum pergi, tuan-tuan akan nampak nanti peristiwa ni. Tuan-tuan yang pembawa ayah semua yang dah pergi, cuba ingat balik hari Sabtu kita pergi Masjid Quba. Pergi hari Sabtu, ada yang marah mutawih, kata apa ni ustaz, pi hari tengah ramai-ramai orang ni, pi lah hari tak ada orang sikit. Bukan masalah pi hari tak ada orang. Bahkan disebutkan dalam riwayat setiap hari Sabtu Nabi berwuduk daripada rumah dengan wuduk yang sempurna, berjalan atau mengendarai kenderaan Nabi ke Quba, dan Nabi solat sunat duha di Quba. Sebab tu kita pi hari Sabtu, kita nak dapat menyempurnakan hadis ni. Quba dengan Yathrib dengan Madinah, Quba dengan tapak Masjid Nabawi lebih kurang 5 km. Lebih kurang 5 km. Sebenarnya kalau Nabi nak masuk terus ke tapak di pembinaan Masjid Nabawi, tempat tapak Masjid Nabawi hari ini, Nabi boleh. Nabi kenal tempat tu, Nabi dah biasa tempat tu. Ini bukan kali pertama Nabi sampai Madinah. Masa kecil Nabi dah sampai bersama ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aminah binti Wahab. Nabi dah sampai. Buat apa? Ziarah ayah Nabi Abdullah yang dimakamkan di situ. Ayah Nabi Abdullah dimakamkan di kampung Bani Najjar. Umur Nabi 6 tahun Nabi ziarah ayah Nabi di situ. Nabi pernah datang. Kemudian pada tahun ke-11 Hijrah berlaku Al-Isra' wal Mi'raj. Ingat tak ketika perjalanan Isra' daripada Mekah Nabi nak menuju ke Baitul Maqdis, Nabi dibawa oleh Jibril AS singgah di situ. Nabi tengok, Nabi bersalat di tempat yang mana Nabi akan diperintahkan hijrah. Itu bukan kali pertama Nabi pergi ke Madinah. Kalau Nabi nak, Nabi boleh terus masuk ke tempat tu. Lagi-lagi tempat tu ada hubungan darah dengan Nabi. Tuan-tuan, Nabi dengan Madinah ada hubungan darah. Nabi, Tok Nabi orang Madinah. Mana? Tuan-tuan, kita pergi pada Qusay bin Kilab tadi. Qusay bin Kilab ada 3 orang anak. 3 orang anak. Biar Ramli buat cerita 3 Abdul. Tuan-tuan ingat tak cerita 3 Abdul? Anak Qusay bin Kilab 3 Abdul. Abdul yang pertama bukan Abdul Wahab, tapi Abdul yang pertama nama dia Abdul Uzza. Abdul Uzza ni ada anak nama dia Asad. Asad ada anak nama Khuwailid. Khuwailid ada anak nama Khadijah Al-Kubra. Abdul yang kedua bukan Abdul Wahib, tapi nama Abdul yang kedua ialah Abdul Manaf. Abdul Manaf ada anak Hashim. Hashim ada anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ada anak Abdullah. Abdullah ada anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada anak yang ketiga bukan Abdul Wahub, tapi Abdul Dar. Siapa Abdul Dar? Abdul Dar ialah antara kabilah yang ramai di kota Mekah. Yang kita baca tadi, kita sebut tadi, Sayyidina Uthman bin Talhah yang bawa Ummu Sulaim pergi ke Madinah tadi, itu daripada kabilah Abdul Dar. Ini 3 anak Qusay bin Kilab. Kita fokus pada Abdul Manaf sebab kita nak tengok apa kena mengena Nabi dengan Madinah. Abdul Manaf ada 4 orang anak lelaki. Anak lelaki pertama Abdul Manaf ialah Hashim dan Abdul Syams, lahir kembar Siam. Bukan kembar Siam. Kembar Siam makna dia melekat. Bukan kritikal, kepala jumpa kepala, kaki jumpa kaki, belakang jumpa belakang. Kan zaman sekarang bila kembar Siam, doktor akan kata kat ibu ayah, ni nak sign, nak selamatkan yang mana? Abang ke adik? Kalau abang selamat, adik mati. Dok. Kembar Siam berlaku Hashim dan Abdul Manaf. Jarinya Hashim melekat dekat dahi Abdul Manaf. Maka orang Arab dulu, bukan ada teknologi laser semua macam zaman sekarang, mereka telah kerat di antara jari Hashim dengan dahi Abdul Syams. Di saat pemisahan itu berlaku, maka darah yang begitu banyak mengalir di dahi Abdul Syams, darah yang banyak mengalir di jari Hashim.
ulama tatkala meriwayatkan kisah ini menceritakan bahawa seolah-olah Allah nak cerita, Allah nak bagi tahu akan datang satu masa nanti akan berlaku perselisihan yang cukup besar antara dua kabilah ni yang berdarah yang cukup hebat. Dan apa yang ulama bagi tahu daripada kajian ni, kerana apa? Kerana Bani Hashim dan Bani Abdul Syams cukup bermusuh sampai ke bawah. Abdul Syam dan Hashim, adik-beradik yang rapat. Mana ada Hashim, situ ada Abdul Syam. Muka mereka sama, suara mereka sama, panggil mereka sama. Mereka selalu bersama, mereka mencintai antara satu sama lain. Ini Hashim, Abdul Syam, adik-beradik kembar. Tapi keturunan mereka tak macam mereka. Abdul Syams ada anak, nama dia Umay. Umay ada anak, nama dia Harb. Harb ada anak, nama dia Abu Sufyan. Siapa tak kenal Abu Sufyan? Betapa kuat dia bermusuh dengan Nabi SAW. Sehingga akhirnya dia telah masuk Islam pada tanggal 8 Hijrah. Kenapa orang ni yang rapat hubungan darah dengan Nabi masuk Islam lambat sangat? Permusuhan yang begitu hebat. Kita teruskan daripada ni 4 orang tadi. Hashim, Abdul Syam, anak ketiga nama dia Al-Muttalib, anak keempat ibu yang lain nama dia Naufal. Hashim setelah wafatnya Abdul Syam, Abdul Manaf, dia diangkat jadi ketua Quraisy. Dia telah buat satu tertib baru, balik daripada Syam berniaga singgah di Yathrib, baru balik ke Mekah. Sebelum ni tak ada tertib tu. Bila ada tertib tu, satu ketika Hashim balik ke Madinah, balik ke Mekah, singgah di Yathrib. Hashim bernikah dengan ketua kabilah Bani Najjar daripada Khazraj di kampung Nabirah Al-Judi. Siapa dia? Salma binti Amr. Maka bila menikah, Hashim duduk sekejap, Hashim membalik Mekah. Daripada Mekah, Hashim sambung tijarah perniagaan menuju ke Gaza. Akhirnya Hashim meninggal dunia di Gaza dan dimakamkan di Gaza. Bila Abdul Syam meninggal dunia, diangkat Al-Muttalib jadi ketua Quraisy. Al-Muttalib tak macam abang-abang dia. Al-Muttalib tak suka memerintah. Al-Muttalib tak suka jadi ketua. Ada orang macam ni, dia ada bakat jadi ketua tapi dia tak mau. Al-Muttalib tengok anak-anak Hashim tak ada siapa pun yang ada sifat kepimpinan macam Hashim, macam abang-abang ni. Al-Muttalib teringat Hashim pernah menikah dekat Madinah dulu, daripada kabilah Bani Najjar, Salma binti Amr. Dan Salma binti Amr dapat anak seorang lelaki yang bayi tu keluar rambut dia putih. Tuan-tuan pernah tengok tak baby keluar beruban? Kalau kita zaman sekarang tak ada, jarang ada mungkin, tapi orang tak dikenalkan. Sebab apa? Umur 7 tahun cukup botak, tak tahu. Maka baby tadi lahir rambut warna putih, maka namakan baby itu dengan nama Syaibatul Hamd. Syaibah bahasa Arab uban, si uban yang terpuji. Maka membesarlah Syaibah di kota Madinah sehinggalah umur dia 12 tahun, 11 tahun lebih kurang. Al-Muttalib balik daripada Syams singgah ke Yathrib kerana dia dengar Hashim ada anak di Yathrib, dan bertemu dengan kabilah Bani Najjar, jumpa dengan Salma, adik abang kakak ipar dia. Maka itulah kali pertama Al-Muttalib, bukan Abdul Muttalib, Al-Muttalib bertemu dengan Syaibatul Hamd. Alangkah terkejut, alangkah gembiranya Hashim, Al-Muttalib bila lihat Syaibatul Hamd sebiji macam abang dia. Wajah dia, perwatakan dia, akhlak dia, percakapan dia macam Hashim. Maka dipujuk Salma untuk bawa balik Hashim ke Mekah, membawa balik Syaibatul Hamd ke Mekah, nak diangkat jadi ketua. Akhirnya Syaibah telah dibawa oleh Al-Muttalib balik Mekah. Sampai ke perbatasan kota Mekah, orang-orang Mekah tuan-tuan, biasa kalau balik pada berniaga ada orang budak kat belakang. Siapa dia? Hamba biasanya. Bawa balik budak atas belakang bonceng sekali, hamba selalunya. Maka begitulah sangkaan orang Mekah. Al-Muttalib bawa balik hamba ni. Hadzal abd al-Muttalib. Ni bahasa Arab hamba apa dia? Abd. Kita beribadah, ibadah perkataan dia ain badal. Ain badal ni abd, hamba. Ibadah ni makna dia penghambaan. Jadi Abd Muttalib, dia telah panggil Abd Muttalib sampai hari ni nama tu melekat. Kita pun panggil apa dia? Abdul Muttalib. Itulah tok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, orang Madinah daripada sebelah ibu dia. Dan akhirnya Nabi SAW bila berhijrah, Nabi tahu di Madinah ada keluarga di kabilah Khazraj, tapi Nabi sampai Madinah Nabi tak pergi sana.
Nabi buat apa? Nabi pergi ke kabilah Aus. Nabi pergi ke Quba dulu. Nabi sampai melalui lembah Saniyatil Wada'. Nabi salat subuh di sana pada tanggal 8 Rabiul Awal. Maka dibina oleh Umar Abdul Aziz satu masjid di depan Masjid Quba yang masih ada sampai hari ini, tinggi lebih kurang bahu saya ya. Tak ada bumbung dan hanya bata tanah liat yang disusun, ada sejadah. Itulah Masjid Musabbih, dibina kerana Nabi pernah salat subuh di situ. Nabi bergerak masuk ke dalam, disambut oleh orang-orang Quba. Nabi duduk di rumah satu orang sahabat yang bernama Sayyidina Kalthum bin Hidim radhiyallahu ta'ala anhu. Berapa hari? 4 hari. Kenapa 4 hari? Nabi tanya pada Kalthum, wahai Kalthum, ada tak tanah yang sesuai untuk bina masjid? Maka Kalthum telah tunjuk kepada Nabi di belakang rumah beliau ada sebidang tanah. Nabi cukup gembira. Maka Nabi setuju. Nabi angkat satu batu, Nabi letak satu penjuru. Sayyidina Abu Bakar angkat satu batu, letak satu penjuru. Sayyidina Umar angkat satu batu, letak satu penjuru. Sayyidina Uthman angkat satu batu, letak satu penjuru. Maka 4 penjuru Masjid Quba siap disempurnakan selama 4 hari. Maka siaplah pembinaan Masjid Quba. Nabi duduk di Quba berapa hari? 4 hari. Dan Nabi sampai 8 hari bulan, 9 hari bulan, 10 hari bulan, 11 hari bulan, 12 hari bulan. Nabi bergerak daripada Quba menuju ke kampung Nabirah Al-Judi. Di tengah jalan hari Jumaat, Nabi telah tunaikan solat Jumaat di tengah jalan. Maka Al-Imam Sayyidina Umar Abdul Aziz telah bangunkan satu masjid kat situ. Apa nama masjid tu? Masjid Jumaah. Hari ni kalau kita pergi Madinah, ada Masjid Jumaah. Kita pusing hari Sabtu. Jadi jemaah pun tanya, Ustaz, Mutawih Ustaz, kenapa kita tak berhenti semayang Jumaat kat situ? Pakcik, hari ni kan hari Sabtu. Pakcik tanya, kenapa tak berhenti semayang Jumaat? Kan Masjid Jumaat. Buat tenang pakcik, hari ni hari Sabtu pakcik. Karena kita pergi Quba kan hari Sabtu. Pusing, kita tak berhenti pun, kita lalu lah. Tuan-tuan, sampai di sana, maka seluruh daripada penduduk Yathrib di kawasan kampung Nabirah Al-Judi sambut Nabi. Mereka menginginkan Nabi duduk di rumah mereka. Ya Rasulullah, rumah kami ya Rasulullah, rumah kami ya Rasulullah. Nabi kata, dah serah pada unta ni, mana dia berhenti, rumah tu yang aku masuk. Maka unta telah berhenti di depan rumah satu orang sahabat. Itulah rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan, kita tengok peristiwa ni. Nabi pergi Quba kan, Nabi tanya apa? Mana masjid? Dan Nabi SAW sendiri turun padang untuk siapkan masjid. Sampai di Yathrib untuk keperluan Nabi. Mereka kata, ya Rasulullah, rumah kami, rumah kami. Nabi tak pilih, Nabi suruh unta pilih. Ulama kata, sepatutnya kita belajar sesuatu daripada sini. Untuk agama, Nabi sendiri turun padang, Nabi sendiri sempurnakan, Nabi sendiri selesaikan. Nabi ambil bahagian dalam bidang agama. Tapi untuk keperluan Nabi, Nabi wakil kat unta untuk settle. Kita hari ni untuk keperluan kita, kita turun settle. Tapi untuk agama, kita kata AJK masjid kan ada, Bilal ada, imam ada, ustaz ada, ulama ada, biar lepas lah settle. Dah, agama ni kita punya. Agama ni tanggungjawab kita. Kita kena buat sesuatu untuk agama. Sunnah Nabi harus disempurnakan. Jangan kita letakkan agama ni kepada siapa-siapa, melainkan kita kena rasa, handphone saya buat naik motor ke jatuh, pecah, saya akan kata, ya Allah, handphone aku dah pecah dah. Ya Allah, handphone aku dah pecah. Tuan-tuan, kita tahu handphone kita beli ribu-ribu, pecah. Aduh, kita terasa. Hari ni Islam pecah kan. Siapa nak terasa? Hari ni Islam pecah, siapa nak terasa? Anak-anak perempuan kita tak tutup aurat, siapa nak terasa? Anak-anak lelaki kita tak bangun sembahyang subuh, siapa nak terasa? Anak-anak muda kita minum arak, isap dadah, siapa nak terasa? Mereka sedang memecah dan mencalarkan agama. Kita semua kena terasa. Kita kena turun padang, pegang tangan mereka, bangun malam nangis untuk mereka. Kita kena sayang mereka seperti mana Nabi sayang pada kita. Kerana hijrah inilah, kerana perjuangan pengorbanan inilah, kerana penyatuan Aus dan Khazraj inilah, Muhajirin dan Ansar inilah, hari ini Islam sampai pada kita semua. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam satu ayat Al-Quran yang saya nak tutup dengan ayat ni insya-Allah pada malam ni. Semoga Allah Subhanahu wa taala bagi kebaikan untuk kita, untuk menjadi daripada bahagian-bahagian 4 golongan. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Anfal ayat ke-74, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjuang di jalan Allah. Walladzina awaw wa nasaru,
Dan yang keempat ialah orang yang memberi bantuan untuk orang yang keluar jalan Allah. Orang Ansar, mereka terima orang Muhajirin datang, mereka bagi bantuan, mereka siapkan rumah, mereka siapkan tempat tinggal, mereka siapkan harta, mereka bagi tenaga. Tuan-tuan, 4 golongan ni Nabi Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka ialah golongan yang mempunyai iman dengan iman yang sangat-sangat sempurna. Iman mereka ialah iman yang benar. Iman mereka ialah iman yang Allah Subhanahu Wa Taala terima. Inilah iman para sahabat. Iman daripada 4 golongan, bukan salah satu. Mereka jadi semua daripada 4 golongan ni. Untuk mereka kata Allah ada 2 hadiah. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Untuk mereka yang pertama maghfirah, keampunan Allah. Yang kedua rezeki yang mulia. Ini 2 yang kita nak dalam dunia ni, tuan. Bila Allah ampunkan dosa kita, bila dosa kita bersih, maka kita adalah orang paling bahagia dalam dunia. Kita stres bukan sebab ujian. Ujian kadang-kadang sama ya. Ada 2 orang lelaki, dua-dua hilang handphone. Dua-dua lelaki, dua-dua hilang handphone. Hak seorang tu hilang handphone, tak rasa apa pun. Dia cuma baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini doa yang Nabi ajar. Ini doa yang dibaca oleh Ummu Salamah bila meninggalnya Abu Salamah. Saya ada susun buku doa sikit, tuan-tuan. Di belakang ni ada banyaklah doa-doa. Antara doa yang saya letak dalam ni ialah doa yang dijanjikan oleh Nabi. Siapa yang baca doa ni, tak kala diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan musibah, dia baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un 3 kali, sambung dengan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, bagi pahala atas musibah menimpa aku, gantikan dengan lebih baik. Nabi kata pasti Allah akan ganti lebih baik. Nabi tak pernah menipu. Dan Allah ialah Tuhan yang akan menyempurnakan perkataan daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ada orang yang handphone hilang, stres panjang. Tuan-tuan, kita stres, maki hamun, handphone tu jumpa balik tak? Tak jumpa. Jadi rugilah orang yang stres untuk benda yang sia-sia. Tuan-tuan, sebab tu kata ulama, hak stres ni bukan sebab musibah. Hak yang tenang tadi sebab hilang, bukan sebab musibah. Bahagianya dia kerana dia ada keampunan Allah dalam jiwa dia, redha dengan takdir. Yang kedua ni, dia ni ada keadaan tercekang dengan dosa yang berat, yang masih dia belum lagi ikhlas minta ampun daripada Allah. Maka bila Allah uji dia, cepat hati dia stres, cepat hati dia terikat dengan masalah dan musibah. Dia nampak musibah dan dia tak nampak Allah Ta'ala. Maka inilah 2 golongan. Tuan-tuan, kita nak jadi golongan yang mana? Inilah golongan 4 yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahu dapat 2 kebaikan daripada kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya tutup ni, tuan-tuan, saya nak kongsikan kepada tuan-tuan satu sunnah Nabi SAW. Saya dah kongsi dulu, saya ingat. Saya ulang balik boleh kot, tuan-tuan. Ini sunnah yang saya suka ulang-ulang supaya saya sendirilah dapat amal sampai saya mati. Ini kayu sugi. Ini sunnah Nabi yang sangat besar. Dan sunnah Nabi ini Nabi amal sampai Nabi wafat. Nabi wafat pun Nabi amal lagi. Nabi SAW nazak. Nabi tengok Sayyidatuna Aisyah ketika tu Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar masuk dengan sugi dekat bukit. Nabi tengok Aisyah radhiyallahu anha, kata ya Rasulullah, nak ke? Maka kata Rasulullah tak lahap cakap, Nabi telah angguk bagi isyarat dengan mata. Maka Sayyidatuna Aisyah pun ambil sugi tadi. Sayyidatuna Aisyah telah sugi mulut Nabi, tapi dalam keadaan kayu yang masih keras. Kata Sayyidatuna Aisyah, aku gigit dengan geraham lembutkan sugi tadi dengan mulut aku. Lantas aku sugi mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku sugi mulut Nabi, kata Sayyidatuna Aisyah, aku bangga kerana perkara terakhir yang masuk dalam mulut Nabi ialah air liur aku. Begitu juga dulu masa hidup Sayyidatuna Aisyah pernah bersugi. Sayyidatuna Aisyah pernah bersugi. Bila Sayyidatuna Aisyah nak masuk sugi, maka Nabi ambil, Nabi minta maaf, Nabi pernah bersugi. Nabi pernah bersugi. Bila Nabi SAW minta untuk dibasuhkan sugi Sayyidatuna Aisyah, ambil sugi Nabi, disugi mulut dia dulu. Air liur Nabi masuk dalam mulut Sayyidatuna Aisyah, dan sugi menjadi asbab mereka makin terikat cinta. Ini sunnah Nabi yang cukup besar. Tuan-tuan, kalau mampu, paling kurang adakanlah sugi dengan kita. Walaupun tak apa-apa nak pakai, paling-paling dia ada dengan kita. Ini perkara yang Nabi SAW cukup jaga. Kata Sayyidatuna Aisyah, satu orang sahabat telah tanya, wahai Aisyah, apakah perkara pertama Nabi buat bila Nabi masuk rumah? Sayyidatuna Aisyah tak jawab panjang soalan ni. Sayyidatuna Aisyah cuma jawab sepatah perkataan, bisiwak. Benda pertama Nabi buat masuk rumah, sugi. Tuan-tuan, ini sunnah yang majoriti umat telah tinggalkan. Termasuklah saya, tak dapat istiqamah lagi. Kadang-kadang terlupa. Kadang-kadang terlupa Allah, masuk rumah banyak kali hari ni tak sugi. Tuan-tuan, ini
sunnah yang cukup besar. Semoga kita amalkan sunnah ni. Dan buku doa ni pun saya letak doa bersugi. Tuan-tuan boleh tengoklah nanti ada sahabat saya letak dekat belakang tu. Ada buku doa ni, ada kayu sugi sikit sahabat saya bawa. Tuan-tuan boleh ambil lah daripada dia nanti, insya-Allah tanyalah macam mana. Dia jual ke apa kan? Insya-Allah Allah Taala mudahkan insya-Allah. Dan semoga sedikit daripada perkongsian pada malam ni di asbab saya sendiri yang bercakap dapat ambil manfaat, dan tuan-tuan yang mendengar, ayah-ayah, ibu-ibu semua, jadi asbab kebaikan untuk kita semua, supaya kita makin dekat dengan Allah, makin mencintai agama dan berjuang untuk mati untuk agama insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tak baik pun daripada Allah, kelemahan saya, dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf kepada tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian insya-Allah. Kita doa sikit. Moga amin daripada tuan-tuan puan-puan pada malam ni, Allah terima doa kita semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dhal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan yang sedang pandang kami, pandanglah kami macam dulu Engkau pandang Nabi dan para sahabat, ya Allah. Walaupun Nabi dah tak ada dengan kami, wafat tinggalkan kami, sahabat pun telah lama tinggalkan kami. Kami rindukan mereka, kami baca kisah-kisah mereka. Kami ingin jadi macam mereka, kami belajar berkorban seperti mereka, ya Allah. Tolonglah gunakan kami untuk agama seperti mana Kau telah gunakan mereka dulu untuk agama. Walaupun dosa berlumuran pada badan kami, tangan yang kami angkat sekarang berlumuran dengan dosa, ya Allah. Kalau Kau sahirkan pasti timur barat ke hitam dengan dosa kami. Tapi kami tahu kami sedang ketuk pintu keampunan Tuhan yang sedang mengampunkan dosa kami. Tolonglah ampunkan dosa ni, ya Allah. Kami tak mau bawa balik dosa ni ke negeri akhirat, ya Allah. Kalaulah kami bawa balik tanpa keampunan Kau di negeri akhirat, kami takut dosa kami akan jadi asbab kami dibakar oleh api neraka, ya Allah. Api akan cairkan gunung gadang, ya Allah. Api yang akan cairkan batu-batu, ya Allah. Api yang akan hancurkan apa saja yang disentuh oleh dia, ya Allah. Tolonglah ampunkan dosa mak ayah kami, ampunkan dosa anak isteri kami, guru-guru kami, sahabat handai kami, ya Allah. Ampunkan dosa umat ni, ya Allah. Kesiankan umat ni, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Kami tak pandai nak doa macam Nabi SAW, ya Allah, yang doa dengan penuh kerisauan dan kasih sayang, ya Allah. Kami doa hari ni, ya Allah, tanpa perasaan, ya Allah, tanpa keadaan kerisauan seperti mana Nabi, ya Allah. Kami malu dengan Nabi, ya Allah. Kami malu dengan Kau, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Terima doa kami malam ni, ya Allah. Kau angkatlah doa kami seperti mana Kau telah angkat doa Nabi dan para sahabat dulu, ya Allah. Kau redha dengan mereka, redhalah dengan kami juga, ya Allah. Kami tak pandai, kami jahil, kami bodoh, kami hina, kami cuma hamba Kau Tuhan, ya Allah. Ya Allah, di kalangan kami ada yang sakit, Kau sembuhkanlah. Di kalangan kami ada yang diuji dengan masalah keluarga, Kau selesaikanlah. Di kalangan kami yang diuji masalah hutang, Kau selesaikanlah. Allahumma rzuqna juhdan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna syahadatan fi sabilik waj'al mautana fi biladin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana amanna bima anzalat sab'ana ar-rasul faktubna ma'a syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.